Kita hendak nikmat melimpah, ya Allah, limpahkanlah nikmatmu, limpah. Kalau nak nikmatnya limpah, ibadahnya limpah tak? Solatnya melimpah tak? Okay, solat wajib ada, ba'diyah ada, qabliyah ada, duha ada, tahajud ada, hajat ada, taubat ada, syuruk ada, berjemaah lagi. Allahu Akbar. Quran yang ada, ngajinya ada, faham lagi, hafal lagi, tadabbur lagi. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dianggap mewah ke tidak? Ini yang kekuatan yang kita nak angkat. Kalau kita nak Allah terima semua ibadah kita, kita doa nak minta limpah nikmat. Jangan nak bagi ke Allah pun kena limpah juga. Kalau kita minta yang melimpah, kita nak bagi kena limpah jugalah. Kalau baginya kering kuntang, orang bagi sebaldi, kita bagi secawan, mana seimbang? Mana mungkin sebaldi itu jadi sebahagian daripada nikmat. Dia akan jadi sebahagian daripada kesulitan. Kalau airnya sikit masuk dalam botol, boleh bawa jalan. Kalau air sebaldi, nak bawa jalan kot mana? Nak masuk dalam beg tak boleh, nak mana tu. Maka ini katakan kadang-kadang bila Allah bagi banyak, tapi kita tak pandai mengurusnya, dia akan jadi kesulitan. Okay, sebab itu kita kata tajuk hari ini, biasanya kalau kita berada dalam keadaan kemewahan, berada dalam serba mewah, okay, jasadnya berada dalam suasana mewah. Oh, ya Allah, kalau kita tengok orang mewah sajalah, Allah, hai. Kalau makan tak boleh makannya sikit-sikit, tapi tinggalnya banyak, ordernya banyak, berlebihnya banyak, makannya sikit, buangnya banyak. Allahu Akbar. Kadang-kadang adalah pengalaman pribadi Umi lah, pergi dapat jemputan-jemputan pada orang-orang yang di quote and quote ni kaya ke, orang besar lah, orang apalah, tak cecah lah apa. Okay. Selalunya yang dihidang mewah-mewah, banyak-banyak, tapi yang makannya sikit. Yang banyaknya apa? Pembaziran. Sebab itu kita katakan, ulama mengatakan, kata apa? Siapa yang sedang menikmati kemewahan jasadnya, okay, sebenarnya ruhnya sedang berada di dalam keadaan tertekan. Okay, orang banyak duit, otaknya fikir apa? Fikir nak derma ke, fikir nak simpan ke, kita nak joli ke, fikir nak bagi siapa? Okay, ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu orang mula meragam bila pangkatnya naik. Orang mula meragam bila gajinya mula besar. Suami mula meragam. Ini pengalaman sebagai kaunselor, bukan cakap tanpa asas. Okay. Masa jadi orang biasa, okey, gajinya cukup, pendapatannya cukup. Baliknya senang, tenteram, tak banyak ragam, di rumah buat kerja apa yang patut, tolong isteri, tolong anak. Tapi bila mula naik pangkat, sudah mula tak ada masa di rumah, sudah mula tak ada masa nak makan dengan keluarga, sudah mula nak belanja orang, klien sana, klien sini, bekerja sana, bekerja sini. Sebab itu kita katakan, ketika kamu sedang berada di lubuk kemewahan, roh kamu dalam keadaan tertekan. Apa sebab tertekan? Tertekan kerana yang kemewahan yang ada depan kat mata kamu itu membuka seluas-luasnya ruang untuk jauh dengan Allah. Ini yang kita paling takut. Terutamanya mereka, kadang-kadang kita tengok orangnya, kalau kata pendidikan agamanya ada, kalau sebelum itu orangnya okey-okey saja dengan Allah, okey-okey saja dalam ibadah, okey-okey saja dengan sahabat dan kerabat. Tapi bila Allah limpahkan sikit nikmat, yang namanya kuasa, yang namanya kekayaan, yang namanya nama, yang namanya status, kepala sudah mula cabang 10. Okay, ini pengalaman-pengalaman bersama dengan klien. Doktor saya dulu bahagia sangat masa-masa baru kerja, masa-masa dengan isteri, ya Allah, pergi bekerja naik Honda Cup, hari-hari isteri saya peluk saya. Tapi setelah jadi CEO, ya Allah, kereta 3-4 biji, rumah sewa ada 2-3, duit sudah mula dilambak di kaki, maka nak tengok muka isteri pun susah. Okay, nak tengok muka anak pun susah. Kerana apa? Kerana Allah tarik nikmat-nikmat lain, sekiranya tambahan nikmat-nikmat yang Allah bagi tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sebab itu semua orang atas-atas ni kepalanya pusing 10.
Banyak benda, banyak masalah, banyak kerja, banyak kerja aja. Padahal yang buat kerja bukan dia pun. Okay. Kadang-kadang nak pergi mesyuarat saja jadi masalah. Nak mesyuarat di mana, hotel mana, makannya apa, berapa yang datang, macam mana nak datang, di mana nak parking. Oh letih weh. Kemarin mesyuarat di Biabak je selamat semua. Sehat semua. Okay. Makan air teh dengan 2 keping roti, 2 keping kuih dah selesai dah. Tapi setelah mesyuarat CEO, kaedah mesyuarat dah berbeza. Timing mesyuarat dah berbeza. Cara bercakap dalam mesyuarat berbeza. Ini yang kita paling takut. Oleh itu kita kata, berbeza tak apa, tapi kalau berbeza itu bawa kita dekat dengan Allah. Bawa kita dekat dengan kejujuran. Bawa kita dekat dengan ikhlas. Bawa kita dekat dengan namanya kerjasama. Bawa kita dekat dengan namanya mesyuarah. Bukan cakap kita je semua betul, cakap orang lain semua salah. Jangan. Siapa pun kita. Sebab setiap manusia akan buat salah, sedang buat salah. Mungkin buat salah sebab yang maksum sudah tak ada. Okay? Yang maksum sudah berangkat. Hanya junjungan besar Nabi Muhammad SAW saja yang maksum, yang tidak buat salah. Maka kalau bos kata kita salah, sebenarnya bos salah. Mana boleh anak buah salah kalau bos tak salah. Okay? Mana mungkin isteri tak salah kalau suaminya salah. Okey, ini kekuatan-kekuatan. Dia jangan lepas. Kenapa dia buat macam tu, buat macam ni, buat macam ni? Kerana A dengan B. Sebab itu perkahwinan, itu perkongsian. Kalau suami sudah memula kehidupan sendiri-sendiri, tidak melibatkan isteri, itu maknanya dia piang-piang. Maknanya sudah lekang jauh dengan Allah. Okey, sebab itu ada kes-kes yang berzina 2, 3, 4, 5 bulan baru nikah. Kadang bertahun-tahun baru nikah. Kenapa? Sebab dia besar. Dia boleh sewa bilik mana saja. Dia boleh telefon hotel mana saja. Ada je biliknya. Okay, Umi pernah dapat seorang klien, seorang isteri. Ini bukan nak cerita buruk orang. Umi tak sebut namanya, tak sebut pangkatnya, tak sebut siapa-siapa. Tapi menyebut kesnya. Okay. Seorang isteri mungkin Umi pernah sebut dalam sesi-sesi yang lain. Tapi kalau sudah pernah, anggaplah ini ulang tayang sebagai pengukur. Mengapa mewah itu, banyak itu membuat kita roh kita sengsara. Membuat roh kita tertekan. Dapat jadi pegawai besar sahaja, boleh pegang projek sendiri, dapat duit sendiri, cari the projek sendiri, akhirnya simpan girlfriend sampai 3-4 orang. Dalam satu musim boleh ada girlfriend perempuan simpanan 3-4 orang. Bertahun-tahun. Okay? Hinggalah pada satu ketika dia sakit, maka baru tiga-tiga ni datang jumpa isteri. Kamu siapa? Saya perempuan yang pertama, saya yang kedua, saya ketiga. Sampai ada yang dah gugurkan kandungan 2-3 kali dan sebagainya. Tanpa nikah. Kalau kita tengok orangnya, dia kata dia orang Islam. Ini di antaralah bagaimana kemewahan, kedudukan, senang duit, senang harta disanjung. Sebab itu kita kata siapa yang mencari sanjungan manusia, dia tenggelam dalam sanjungan. Nanti Allah tak nampak dia. Kamu hendak sangat sanjungan manusia. Silakan. Sebab itu yang pertama masuk syurga siapa? Orang yang berjihad, perang fisabilillah, mati tapi tak jumpa syurga. Diheret ke neraka kerana dia pergi berperang kerana mencari supaya gelaran yang dia ni pemberani, dia ni hebat, dia ni terror, dia ni pahlawan. Maka tak jadi bila ditanya Allah, ngapa kamu perang? Oh, berperang kerana-Mu ya Allah. Sedangkan dia berperang kerana mencari nama supaya dia anggap dia pahlawan. Dia berjihad fisabilillah, dia mencari redha Allah. Orang kedua yang akan masuk neraka, kita kata orang yang belajar ni. Yang belajar dan mengajar ni, jangan main-main. Yang belajar tu belajar apa? Yang mengajar tu mengajar apa? Benar atau tidak? Kalau cari pertama kita kata nak menghidupkan diri, kedua nak menghidupkan apa lagi? Nama, jawatan, gelaran dan segalanya. Saya nak dipanggil ustaz, saya nak dipanggil da'i, saya nak dipanggil ustazah, saya nak dipanggil hafiz, hafizah.
Hati-hati. Kekuatan-kekuatan ini akan menjadikan kita tenggelam dalam kehebatan itu. Mengajar apa mengajar, mengaji apa mengaji, segalanya baik. Tapi Allah bila sampai berjumpa Allah, apa sebab kamu belajar? Kerana aku nak dianggap pandai. Aku nak dianggap hebat. Aku nak dianggap pendakwah hebat, terkenal dan sebagainya. Ini yang kita paling takut. Akhirnya dengan kehebatan, dengan ilmu, dengan ibadah yang dia ada, akhirnya masih sekali lagi tercampak, diheret oleh Allah ke neraka dengan keadaan tertiarap. Nauzubillah min zalik. Kalau kita jangan sampai ada ilmu menyebabkan kita riak, ujub, dan akhirnya kita merasa orang lain rendah semua, orang lain tak pandai semua, yang pandai kita je. Ni masalah besar kita. Dan ketiga yang antara yang tercampak ke neraka paling awal ialah mereka-mereka yang bersedekah, yang banyak sedekah. Mi cakap ni bukan nak elak supaya jangan belajar, bukan nak suruh berhenti bersedekah, dah. Hanya nak ceritakan bahawa niat kita beribadah, cara kita beribadah, matlamat kita beribadah itu harus membantu kita merasa kita ni paling dekat dengan Allah. Aku sedang dilihat Allah. Aku sedang ditatap Allah. Aku sedang dinilai Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka kita kata tajuk hari ini berbahagia dengan yang sedikit ini. Kerana kita kata kita bukan nak tolak dunia. Bukan tak ada harta. Bukan tak ada duit. Tetapi kekuatan yang kita nak cari ialah kita mencari rezeki di Allah untuk dapat redha Allah. Kita berusaha pagi, petang, siang, malam, kalah burung pagi, petang balik. Kita tak balik. Malam baru balik. Contoh, ada yang outstation lagi sampai tak balik-balik pun ada. Kerana nak mencari apa yang namanya harta, apa yang namanya kekayaan. Tetapi jika kekayaan itu tidak menjadi tunjang untuk kita dekat balik dengan Allah, kekayaan itu akan heret kita jauh dari Allah. Sebab itu roh kita tertekan. Roh kita tersiksa. Sebab ini yang kita katakan, tolong seimbangkan apa yang kamu cari setiap hari di dunia dan apa yang kamu cari nak bawa balik ke akhirat. Kalau fokus saya kerja nak cari duit untuk hidup anak isteri sahaja, maka di akhiratnya kosong. Allah bagi semua. Kalau kerja sebab meninggalkan zikirnya, meninggalkan solatnya, cuai dalam solatnya, cuai dalam auratnya, hanya semata-mata nak memenuhi kehendak mencari rezeki, bermakna rezeki itu tidak banyak bawa keberkahan. Dapat lepas. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka kita masih lagi dalam PKP, walaupun PKP B. Okay? Artinya tidak sebebas-bebasnya, tapi kita sudah pernah terkurung 4 bulan. Terkurung sungguh-sungguh. Ya Allah, bahagia ke tak bahagia? Kalau dia merasa bahawa terkurung itu atas perintahnya Allah, mahunya Allah, kehendaknya Allah, virus itu didatangkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, maka PKP menjadi satu nikmat pada kita. Kurang bekerja. Ayalah tidak payah pergi pejabat, kurang bercakap, kurang dosa, kurang tengok macam-macam. Pastinya kurang makan sebab tak lapar sangat. Duduk rumah je. Okay? Kurang mengumpat. Itu dah sah-sah lah. Kecuali kau ada WhatsApp lagi. Pop-pap. Maka kekuatannya kita nak angkat sekali lagi. Bagaimana yang kita katakan, berbahagialah dengan yang sedikit. PKP kita tak ada gaji. Tapi ada tak yang mati kebuluran? PKP kita tak boleh jalan. Ada tak orang yang mati kena tembak ke? Mati kena di rumah ke? Mati tak makan ke? Tak ada. Okay. Mati kerana virus tu je. Itu pilihannya Allah. Allah bagi orang. Dia ambil orang yang dia pilih sahaja. Yang terpilih. Okay. Sebab itu yang meninggal itu Allah nak masuk dia dalam senarai orang-orang mati syahid. Orang-orang mati dalam wabak itu katakan orang-orang yang mati dalam keadaan terampun dosanya. Dengan syarat dia redha. Dengan syarat dia beribadah. Ramai yang cerita-cerita dari sahabat. Kami dekat hospital kan buat apa? Kami ngaji, kami solat, kami ngaji, kami solat.
Sehingga ada yayasan Umat Ikhlas buat kempen beli Quran untuk bagi semua pesakit. Supaya semasa dalam hospital mereka boleh baca Quran. Peran lainnya masih rehat-rehat, boleh selak-selak Quran sikit. Maka sama-samalah membantu serendah RM10. Tak boleh 100, tak boleh 1,000, 100, tak boleh 100. Habis-habis paling rendah RM10. Semua orang mampu. Bangunkanlah. Kalau kita tak boleh bantu frontliner, tak boleh bantu pesakit di hospital, kita bantu untuk bantu dia. Dia boleh bantu diri sendiri dengan membaca ayat-ayat Allah. Kerana yang bagi sembuh siapa? Kita sekarang kita kata mangsa terbaru apa? Siapa yang bagi mangsa tu? Siapa yang pilih mangsa tu? Siapa yang urus mangsa tu? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Kalau tidak ada campur tangan Allah, kita tak mampu nak sembuhkan. Vaksinnya tak ada lagi. Maka dalam masa PKP, kita serba kurang berjalan. Tapi ceritanya gaduh banyak. Bila tak berjalan, bercakap tak berhenti-berhenti, letih juga. Maka kita kata kalau kita berlebihan cakapnya, berlebihan perangainya, berlebihan marahnya, berlebihan letihnya, apa terjadi? Roh kita ni tertekan. Ya Allah, kalau boleh aku nak keluar daripada jasad ini. Sebab jasad ini buat aku sengsara, kata roh.